Lama pula dia loading. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan teruskan untuk topik matriks, mendarab dua matriks. Okey. Alright. So, nampak skrin cikgu kan? Nampak. Alright, thank you. Okay, so untuk hari ini Jumaat 5 hari bulan 3, kita nak mendarab dua matriks untuk standard pembelajaran hari ini. Bagaimana kita nak mendarab dua matriks? Okay. Secara umumnya untuk mendarab dua matriks ni, contoh diberi matriks A dan matriks B. Okay. Okay, contoh diberi matriks A dan matriks B. Bilangan lajur matriks A mesti sama dengan bilangan matriks baris B. Maksudnya di bahagian dalam ni lah. Mana pen cikgu? Aduh. Sudah. Sekejap ya. Allahu Akbar. Cikgu tak menyambungkan wayar. Okay, awak tahu bila dalam matriks, contoh diberi A, B kat sini. Bermaksud dia punya peringkat matriks dia apa dia yang ni? Untuk contoh A, B ni, apakah peringkat matriks dia? Peringkat matriks tu maksudnya dua darab satu. Dua darab satu tu merujuk kepada baris dulu. Barulah, maksudnya dia ada dua baris. Dua baris dan juga satu lajur. Ini menunjukkan peringkat matriks. So, untuk mendarab dua matriks, awak kena pastikan bilangan lajur A ni, bilangan lajur A dia mesti sama dengan bilangan baris B. Bila sama baru kita boleh lakukan pendaraban. Yang sebelum ni cikgu ada terajar benda ni kan. Benda ni untuk darab, bukan untuk tambah atau tolak. Untuk pendaraban sahaja. Then, jika matriks A mempunyai peringkat M darab N, so maksudnya M dia ni baris, N dia lajur, dan matriks B mempunyai peringkat N darab P, bermaksud N merujuk kepada baris, P merujuk kepada lajur, maka pendaraban AB boleh dilakukan dan peringkat AB ialah M darab P. Maksudnya peringkat AB ni, yang warna merah ni, yang warna merah ni merujuk kepada jawapan akhir awak. Jawapan akhir awak mestilah M darab P. Okay, kita tengok contoh. Okay, katakan diberi kat sini, contoh pertama, diberi 1, 2 dan juga 3, 4. So macam mana kita nak melakukan pendaraban? Okay, first kali awak mesti tengok dia punya peringkat matriks dia. Kalau peringkat matriks dia boleh di bahagian lajur dan baris sama baru boleh. Okay, contoh yang ni awak dia punya peringkat matriks dia berapa? 1, 2? 2 darab 1. Okay, 2 darab 1. Peringkat matriks untuk 3, 4 ni? 1 darab 1. 1 darab 2. 1 darab 2. So di sini awak tengok di bahagian ini dia sama. So bila sama barulah kita boleh lakukan pendaraban. Kalau tak sama tak boleh. Dan jawapan akhir awak mestilah berapa kali berapa? 2 kali 2. Yes, 2 kali 2. Okay, macam mana kita nak buat? Untuk langkah pertama ni lah. Untuk memudahkan awak buat satu garisan macam ni. Okay, 1, 2 kita letak di sini.
And then 3, 4 kita letak di atas ni. Okay. Then nak buat apa? Kita nak lakukan macam mana kita nak lakukan pendaraban Okay, kita buat satu garisan di sini. Okay, dan satu garisan di sini. So di sini bermaksud awak akan laksanakan 1 dan 3 ni awak akan darab. Okay, 1 darab 3 berapa? 1 darab 3, 3 di sini. Okay, and then awak akan laksanakan pula. Yang ni awak dah selesai. Yang ni pula. Yang ni berapa jawapan dia? Nak letak apa jawapan kat titik ni? Kita tengok 1 bertemu dengan 4. Bermaksud 1 kena darab dengan 4. So awak akan dapat 4 di sini. Okay. Buat yang ni pula. 2 dan juga 3. Nak buat apa 2 dengan 3 ni? Kita darab. So dapat berapa? Kita dapat 6 di sini. Betul tak? And then seterusnya kat sini nak letak apa? Darab. Yelah. 4 Jawapan dia berapa? 8. So jawapan dia kat sini kita akan dapat 3, 4, 6 dan 8. Dan awak tengok balik peringkat matriks untuk jawapan kita mestilah 2 darab 2. So jawapan kita tepat di sini. Okay. So kita tengok contoh lain. Okay, contoh 2. Katakan diberi 4, 2 dan juga 1, 3. So apakah langkah pertama yang awak perlu lakukan sebelum melakukan pendaraban? Dapatkan dulu apa? Peringkat matrik. Peringkat matrik. So peringkat matrik untuk yang ni adalah 1 darab 2. 2. 1 baris dan 2 lajur. Yang ni pula? 2 darab 1. 2 darab 1. So kita tengok di sini bila lajur dan baris ni sama, dua-dua peringkat matriks ni, so kita boleh selesaikan. Dan jawapan kita, jawapan akhir mestilah 1 darab 1. 1 darab 1. So sama juga kita buatlah jadual yang macam dekat atas tu, macam mana kita nak selesaikan. Okay. So cuba ke atas sikit. So kita buat garisan. Tak kisahlah besar mana awak nak buat. So kita ada 4, 2. Nampak ke warna ni? Dia macam, okay, 4, 2 dan juga 1, 3. So kita buat garisan di sini dan garisan di sini. So bermaksud jawapan kita ada berapa sekarang? Jawapan kita hanya ada berapa? Hanya ada 1 sahaja. So kita tengok jawapan kita kat sini. So macam mana kita nak letak jawapan ni? Okay. Kita ambil atas yang belah sini dengan yang sini. Awak mesti darabkan. Okay. 1 darab 4. Kita akan dapat 4. Okay. Kemudian kita darabkan yang kanan ni dengan yang bawah. Kita darabkan. Dapat berapa? 6. Okay. Kita dapat 6 ni kita darab. Yang ni kita dapat 6. Okay. So 4 dengan 6 ni nak buat apa? Kita kena tambahkan dia. Okay, setelah kita darab, jawapan ini kita perlu tambah dan kita akan dapat 10. So di sini, so peringkat matriks kita, so jawapan kita 10. So betul tak peringkat matriks kita 1, 1? 1 baris dan 1 lajur. Okay? Betul. Okay, faham tak yang ni untuk pendaraban kalau bentuk dia macam ni pula? Yang penting awak buat garisan tu adalah bilangan berapa jawapan awak. Okay? Aduh, ada tetamu pula hari ni. Okey, nombor 3. Okey, contoh yang ketiga. Contoh ketiga, diberi 1, 2 dan juga 2, 0, 3, negatif 1. Okey, peringkat matriks dulu. So berapa? 1 darab 2. Okey. 2 darab 2.
1 darab 2 dan 2 darab 2 di sini. So bila kita punya tengah-tengah ni sama, ya Allah Akbar. Bila tengah-tengah ni sama, maka kita boleh, tak mana lagi tengah. Okay, di sini 2, sama, lost kejap. Dan jawapan akhir kita mestilah 1 darab 2. So macam mana awak nak tahu, awak kena buat lah. Dan pastikan jawapan tu sama. Okay. So kita buat, kena guna juga. Letak atas sikit. Okay. Kita buat kita punya. Dia besar sikit lah kan. So nak isi apa? Isi kat kakak ni. Allahu Akbar. So, tunggu sekejap ah. Okay, sorry. Hari ni dia bangun lambat pula. Alright, sini kita letak 1, 2. So kat sini kita letak 2, 0, 3, negatif 1. So kita buat garisan. Garisan ni tak payah terang-terang pun tak apa. So kita buat garisan dulu di sini. Okay, kita selesaikan dulu yang persilangan yang pertama. Kita selesaikan persilangan pertama. So awak nak buat apa kat sini? Jawapan kita, okay, kalau tengok secara logik pun jawapan kita kena ada 2 sahaja. Tak boleh ada lebih lah. So sekarang kita nak darab apa dengan apa. Kalau ikutkan di sini, awak kena ingat 1 ni kita darab dengan 2, kita dapat 2. Kemudian 2 ni darab dengan 0, dapat 2 lah, betul? So sini dapat 2 lah untuk titik ni. And then bagaimana pula untuk yang belakang ni? Yang belakang ni agak-agak awak yang nak ambil yang mana? Apa darab apa? 1 darab 3. Yes, 1 ni kita darab dengan 3. Kita dapat 3. Dan nak tambah dengan apa? Tambah dengan 2 darab negatif 1. 2 darab negatif 1 berapa? Negatif 2. So 3 tambah negatif 2 berapa? 3 tambah negatif 2. Tambah bila jumpa negatif kita kena tolak kan? 3 tolak 2. Tambah jumpa negatif. Kita kena tolak. So jawapan dia 1. So apa jawapan kita sekarang di sini? Nak letak apa jawapan di sini? Apakah jawapan dia? 2 dengan 1. Yes, 2 dan juga 1. Thank you Iman. Alright, boleh tak ni? Faham tak setakat ni? Macam mana nak melakukan pendaraban matriks, 2 matriks? Faham. Okay, seorang yang faham, yang lain tak tahu apa cerita. Tak nak. So kita tengok seterusnya contoh yang keempat. Okay, contoh yang keempat. Okay, contoh yang keempat kita ada 1, 3, negatif 2 dan 5. Kemudian kita ada 4, 0, 3, 1 di sini. Dapatkan dulu peringkat matriks. Apakah peringkat matriks dia? Sini berapa? 2, 2. Okay, 2 darab 2. Thank you Syafinas. Sini 2 darab 2. So sama dan kita boleh selesaikan. Apakah jawapan akhir kita? Mestilah 2 kali 2. Okay, jawapan akhir kita mestilah ada 2 kali 2. 2 baris dan 2 lajur di sini. Okay, kalau awak mahir darab secara bayangan boleh je Tak ada masalah.
Okay, so cikgu buat garisan. So kita ada 1, 3, -2, 5. Dan sini ada 4, 0, 3 dan 1. Okay. So kalau awak nak mudah, awak just buat satu-satu dulu. Kita selesaikan persilangan yang pertama. Okay, macam mana nak selesaikan persilangan yang pertama? Sama juga konsep dia. 1 darab 4. 4 kat sini kena tambah dengan -2 darab 0. Kosong. 0. So kat sini adalah 4. 4. Okay, then kita selesaikan yang inilah, yang bawah ni. Okay, kita selesaikan yang titik pertemuan ni. So kita nak darab apa dengan apa? 4 darab 3. Yes, 4 darab 3. Betul-betul. Yang atas dengan yang atas lah. Yang bawah dengan yang atas ni. Kalau ikut pertemuan dia, yang ini dengan yang atas. Okay. So 3 kita darab dengan 4. Kita dapat 12. Tambah dengan 5 darab 0. Dapat 0. So jawapan sini berapa? 12. Okay, seterusnya kita selesaikan dulu yang sini pula. Okay. Ada 2 lagi pertemuan di sini. Apa dia nak tulis? 3 ni pula kita darab dengan 3. 1. Okay, tunggu saat cikgu padam ni. Aku hampa confuse. Alah, payah pula dia punya ni. Tak apa, tak apa. Okay. Sambung balik. Sini 3. Sini 1 tadi? 1. Okay. Sini 5. So kita selesaikan pula yang untuk yang titik ni, iaitu 3 darab dengan 3 kita dapat 9. Tambah dengan apa? 5 darab 1. Betul? 5 darab 1. So dapat berapa kat sini? Betul tak? Ke -1 ni? Oh, 1 lah kan? Faham tak ni? Faham. Okay, 5 darab -1 kita dapat 5. So dapat berapa sekarang? 9 tambah 5, 14 di sini. Okay, yang bawah ni pula. Yang bawah ni macam mana pula? Hampa ni. Kat atas ni betul tak cikgu ambil yang bawah? Salah. Cikgu buat. Memang. Okay, kita tolak ke tepi Sat. Kita buat balik lah. Madam pula keluar. Perasan tak cikgu buat kesalahan tu tadi? Perasan. Lepas tu, awak tak cakap? Malu. Entahlah. Hampa ni malu tak bertempat. Alright. 3, 1. Kat sini kita dapat 4 tadi. Okay. So, okay. Yang dah buat tu cikgu just letak je lah. So dekat titik ni tadi kita dapat 4. Dekat titik ni kita dapat 12. Okay, untuk yang sini. Alright, untuk yang ini. Ini melibatkan 1, 2 dan juga 3, 1. So kita akan selesaikan 1 darab 3. 1 darab 3, 3. Tambah dengan 2 darab 1, 2. Betul? So sini kita dapat 5. Yang bawah ni pula, apa dengan apa? 3 dengan 3. Okay, 3 darab 3, 9. Tambah dengan 5 darab 1. 5 darab 1, 5. So berapa? 14 di sini. So kita dapat kat sini tadi 4. Yang ni kita dapat 12. Yang ni kita dapat 5. Yang ni kita dapat 14. So kita masukkan jawapan kita di atas. 4, 12, 5 dan 14. So betul tak jawapan peringkat matriks kita 2 darab 2? Betul. So macam itulah cara kita nak mendarab. Okey tak? Okey, kita tengok. Alah, mana perginya? Okey. So peringkat matriks awak dah mahir, tak payahlah.
Tak payahlah tengok ni kan, kita dah tahu macam mana kalau dia. Okay, kalau kita tengok kat sini, peringkat matriks yang ni bahagian ni dia mesti sama. Kalau tak sama maka dia, macam ni tak sama tak boleh selesaikan. Sama sahaja kita boleh selesaikan. And then jawapan berdasarkan peringkat matriks berapa jawapan akhir kita adalah berdasarkan dan depan dan di belakang sekali. Okay. So untuk menjawab latihan pendaraban matriks ni, dua matriks, awak mesti sentiasa semak peringkat matriks yang terhasil sebelum pendaraban. Okay. Okay, kita bagi contoh kat sini. Kita buat satu lah. Contoh 17. Okay. Diberi matriks E, F dan G. Hitung GE. Bermaksud apa? Kita kena cari G dan juga E. G kita yang ini, E kita yang ini, kita masukkan dalam soalan lah. Okay, G adalah 4, 3. Dan E kita 5, negatif 4, negatif 1, 8, 0, 7. So nak buat apa? Langkah pertama, peringkat matriks. Berapakah peringkat matriks untuk yang ini? 1 darab 2, 3 darab 3. Okay, 1 darab 2. 2 darab 3. Yes, 2 darab 3. Ni kalau tak sama ni tak boleh selesai. Sekarang ni sama. Sama kita boleh selesai. So apakah jawapan akhir awak? 1 darab 3. Okay, jawapan akhir mestilah 1 darab 3. Bermaksud hanya ada satu baris tapi ada 3 lajur di sini. So, kita buatlah jadual tadi. Okay, buat jadual tadi. So, kita ada 4, 3. Kita ada 5, negatif 4, negatif 1 dan juga 8, 0 dan 7. Right, so garisan tak payah terang-terang. Kita selesaikan yang ni dulu. So berapa jawapan dia yang ni? Bagi tahu cikgu buat sendiri Sat, berapa jawapan dia? Lapan, okey. Yang lain cek sama tak jawapan dengan Syafinas, 8. Macam mana boleh dapat 8? 4 darab 5, 20. Okey, 4 darab 5, 20. Perlu ditambah dengan 3 darab negatif 4 iaitu negatif 12. Tambah jumpa tolak, kita kena tolak. So 20 tolak 12 dapatlah 8 di situ. Okay, good. Thank you. So seterusnya. Yang ni, garisan ni. Okay. Berapa jawapan dia? Yang ni 4 darab negatif 1 adalah negatif 4. Tambah dengan 3 darab 8, 24. Apa tekan je kalkulator kalau rasa tak mahir nak bercongak. Dapat 20. berapa? Alright, 20. Dapat 20. So what about this one? Berapa? 4 darab dengan 0. Dapat 0. Tambah dengan apa? 3 darab 7, 21. So sini dapat 21 di sini. So apakah jawapan akhir kita? 8, 20 dan 21. So dia menjawab kepada peringkat jawapan akhir lah. Peringkat matriks 1 darab 3. Di mana kita ada 1 baris dan 3 lajur. 1, 2, 3. Lajur 1. Lajur 2. Dan juga lajur 3. Okey tak kat situ? Okey, kita tengok yang ni. Okey, soalan ni dia ada bagi persamaan tapi konsep yang sama juga. Okey. Contoh 19 ni Okey, apa yang perlu kita lakukan? Okey, kita selesaikan dulu
yang bahagian depan ni, sebelum kita masukkan dengan dia punya persamaan. Kita buat yang ni dulu. Kita ada 6x tolak 5 dan kita ada 2, 1, 3 dan 4. So peringkat matriks di sini adalah 1 darab 2. Yang ini 2 darab 2 sama. So kita boleh selesaikan dan jawapan yang terakhir kita mestilah 1 darab 2. Okay. So sama juga buat je jadual. Buat je jadual. Okay, kita ada 6x dengan negatif 5. Dan kita ada 2, 1, 3 dan 4. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu. Okay dah, mandi. Dah. Ibu tengok Mami mana main Lego sekarang. Okay, kita mandi dulu. Okay, dah. Sekejap kita nak pergi sekolah. Okay, so nak buat apa? Nak buat apa ni? Lost they go. Kita buat apa? Darab. Darab. So macam mana nak darab? Kalau kita nak senang, kita buat garisan lah supaya kita tak termiss kat mana-mana. Alright, kita buat garisan ni dulu. Okay, so apa jawapan kat sini? Okay, yang ini kita ada, yang ni sebab dia tak melibatkan nombor, dia melibatkan ada pun boleh ubah. So kita buatlah 6x darab 2. 12x. Okay, 12x. Tolak 5. Tambah dengan, okay, tolak 5. Tahu kenapa tolak 5 kan? Sebab tambah jumpa tolak. Tambah jumpa tolak. Allahu Akbar. Undo set. Okay, so 12x tolak 5 di sini. So kita tak boleh selesaikan lah sebab kita ada pun boleh ubah. So kita biarkan di sini. Okay, yang ni pula? Yang ni pula berapa? 18x. 18x Tolak 20. tolak 20. So yang ini kita dapat kat sini. Allahu Akbar. So kita dapat kat sini, kita tengok. Okay, diberi kat sini kan. Yang ini sama dengan 7 1 tolak y. So bermaksud apa? Allah. Abaikan So bermaksud yang first ni kita akan bandingkan dengan 7. Okay, yang bawah ni kita akan bandingkan dengan yang inilah jawapan dia tadi kan. So kat sini 12x tolak 5 sama dengan 7. Betul kan? Yang ni kita selesaikan dapat 12x tolak 5. Oh, kena cari x Yes, sebab kena cari nilai x. Soalan dekat sini hitung nilai x dan nilai y. First kita buat dulu, dapatkan dia punya bentuk ni. So kita dapat, ya. So di sini 12x sama dengan 7 tambah 5. 12 kan? Ni bawa ke sana jadi tambah. Ya. So dapat 1. Pergi mandi dulu. Ada iklan hari ni. So yang bawah ni macam mana? 18x tolak 20 sama dengan berapa? Negatif y. 1 tolak y ni. Nampak ni? Ni adalah 1 tolak y. Awak perasan ada x ada y kat sini. So kat mana kita nak cari nilai x kat sini? Nilai x ni kita dapat di mana? Gantikan. Ni kita gantikan dengan ni. Okay, sebab x kita dapat 1. So bila kita gantikan 18 darab 1, so di sini 18 tolak 20 sama dengan 1 tolak 1. Alright. So kat sini macam mana? Ni kita dapat negatif 2 sama dengan, okay, ni bawa ke sana jadi tolak 1 kan? Yang ni negatif y. So yang ni sama dengan y negatif 3. So negatif y sama dengan 3. Boleh tak?
Boleh. Faham nak yang ni? Okay. Last. Okay, untuk soalan ni yang terakhir. Sebelum awak buat latihan. Okay. So, yang ni cikgu terang dalam video nanti boleh tak? Cikgu buat video untuk yang ni nah. Boleh. Okay, susah ada iklan, bising. Tunggu set lah. Ya. Tak apalah, biar please lagi kita pujuk. Alright. So untuk soalan ni, jadual di bawah menunjukkan unit saham yang dibeli oleh Khairil dan Mahmud. Okay, Khairil dia ada saham A, dia ada saham B. Mahmud dia ada saham A dan saham B. Dan diberi harga seunit saham A dan seunit saham B semasa pembelian ialah RM1.50 dan 82 sen. Yang ni merujuk saham A. Okay, saham A ni seunit dia RM1.50. Saham B ni seunit dia, okay, saham B ni seunit dia 82 sen. So macam mana kita nak hitung jumlah pelaburan? Okay, kita tukarkan dulu ni dalam bentuk matrix. Kalau tukar dalam bentuk matrix kita dapat berapa? Kita dapat macam mana? So kita dalam bentuk matrix kita susun je lah. Okay. Dan kita ada 4,000 dan 6,000 di sini. Yang ni merujuk kepada saham yang Khairil dan Mahmud beli. And then di sebelah sini kita kena letak harga untuk seunit saham. Okay, awak perasan yang atas ni merujuk kepada saham A iaitu RM1.50. Okay, dan juga yang bawah ni adalah saham B. Atas ni Khairil, 5,000, 4,000. Okay, kejap. Cikgu dah lost ni. Kita susun je. Okay, yang atas ni merujuk pada saham A. Okay, sorry. Alamak. Tak boleh lah, nanti cikgu buat video. Cikgu kena buat video juga. Sorry ya semua. Tak apa cikgu. Okay. So, setakat ni untuk hari ni, video tu nanti cikgu post and then homework yang mana pun cikgu akan letak dalam Telegram, okay? Okay. Terima kasih semua atas kehadiran hari ini. Assalamualaikum, bye. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Sama.